misi pelapis, PLAPES, pelapis, singkatan kepada platform pendidikan Al-Islam. Mana insya-Allah subhanallah untuk misi saya pertama ke ini, walaupun kali ini seperti yang tuan-tuan yang membina, merangka, menggerak, kemudian kita pun bina juga lebih dekat Ayatul Muslim, lebih dekat paling bergarang. Apa sebelum di mana? Pagi lama. Betul? Betul? Ayatul Muslim, apa ni? Ayatul Muslim, kan? Ini kenapa pula tidak tukar pula? Sebab tuan-tuan sekalian, masya-Allah, dia cabaran yang kita perlu berhadapan dalam keadaan suasana sekarang. Saya sekarang ni sedang menguruskan 2 akademi tahfiz di Perak. Kan? Satu di Sungai Siput, satu lagi di Sukan. Jadi cabaran yang kita hadapi ialah nak memastikan agar apa yang kita lakukan itu benar-benar mendapat sokongan dan perhatian dan kepercayaan daripada ibu dan ayah, sebab kita masih lagi mengekalkan konsep tahfiz. Apa dia? Tahfiz. Ibu dan ayah kita tahu ni konsep tahfiz pada konsep kita Al-Islam. Konsep tahfiz berkebajikan. Kan? Sebab memang daripada awal kita tak kenakan sebarang yuran pun kepada anak-anak kita ini, kepada ibu dan ayah, kerana kita mengetahui sistem yang ada sekarang ialah banyak kekangan-kekangan yang tertentu. Siapa yang berada di dalam slot pendidikan, slot sistem pendidikan yang ada sekarang, kita tahulah bagaimana cabaran-cabaran tertentu yang kita berhadapan dengan suasana sekarang. Maka kita tampil dalam platform dan modul ini supaya kita memastikan apa yang kita rancangkan itu benar-benar terjadi dan terhasil. Walaupun cabarannya pasti ada, pasti ya. Cabarannya pasti ada, tapi alhamdulillah hari ini berkat kerjasama dengan Ustazah Syuhada, kita mampu untuk berada di bangunan yang masya-Allah sangat indah ni. Saya kira sejuk lah. Sejuk, bila sejuk senang tidur kan. Tak juga kadang-kadang dekat masjid panas kita senang tidur. Kan? Maka inilah sebenarnya kesungguhan kita untuk memastikan apa yang kita telah mulakan kita nak terus laksanakan dan kita akan nampak hasilnya nanti. Kalaulah tidak secara segera, boleh memakan masa mungkin sebulan, 2 kejayaan kita dah nampak depan mata. Mungkin dia ambil masa selama 5 tahun, 10 tahun, tetapi inilah yang menjadi bukti sebenarnya supaya semua kita bekerjasama untuk melihat Allah dorongkan sesuatu kepada kita kemudahan untuk kita meneruskan perjuangan pendidikan Al-Quran anak-anak sendiri, insya-Allah. Jika ada kekurangan di sana sini, sentiasa akan ada wujud perbincangan, penyelesaian supaya dia mencari satu titik kebersamaan demi melahirkan inilah anak-anak kita. Maka sekali lagi saya menyampaikan salam daripada founder kita, pengarah kita Ustaz Saiful Islam, yang mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan sekalian di atas terus memberikan kepercayaan. Maka saya dengan ini menyampaikan salam tulus ikhlas daripada founder kami Ustaz Saiful Islam kerana kesudian tuan-tuan dan puan sekalian terus memberikan kepercayaan, kesungguhan, sokongan, dukungan anda semua terhadap pembinaan akademi tahfiz kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan masa yang tuan-tuan berikan ini, berikanlah, sebab lepas ni kita mungkin ada sesi aku janji, sesi penyerahan anak-anak ini. Maka cekalkan hati, cekalkan diri untuk menyerahkan kepercayaan kepada kami, kepada Ustazah Syuhada, kepada kami untuk membina dan mencorak masa depan anak-anak kita. Boleh? Boleh tuan-tuan? Boleh? InsyaAllah. Sebab tanpa sokongan, dukungan tuan-tuan puan sekalian, pasti kita tak akan ada berkumpul pada hari ini. Dan pasti mungkin tuan-tuan puan tidak berada di sini dan mungkin lebih memilih tempat yang lain mungkin. Tetapi insya-Allah Allah mencampakkan
kesungguhan tuan-tuan sekalian, kepercayaan kepada kita, sebab itu tuan-tuan berada di sini insya-Allah. Alhamdulillah. Maka saya Imam Muda Nazrul, kalau kita tak perasan saya Imam Muda Nazrul lah. Sepatutnya kenalkan daripada awal tadi kan. Itulah kita perlu cakap dulu. Saya Imam Muda Nazrul memegang amanah ini selaku duta kepada Islam Movement Foundation, serta duta ataupun ikon kepada Akademi Tahfiz kita. Apa pun masalah pun orang akan cari saya dulu. Kan? Sebab saya figuranya, sebab saya figure je yang orang kenal. Tak tahu dah Haji kenal ke tak? Pernah perasan tak saya kat TV ke kat mana ke? Perasan tak Haji? Perasan tak? Kan? Saya naik juara Imam Muda 2011 dulu di Astro Oasis. Kalau perasan lah. Kalau tak perasan dia profession dia tak glamour sangat. Apa-apa pun orang cari saya dulu. Gambar saya di mana tempat, video-video saya di mana tempat, bercerita tentang perjuangan Akademi Tahfiz, bagaimana pembangunan kita, perjalanan saya ke bumi Turki. Semua tu untuk memastikan inilah dia langsungan. Cuma tidak semua orang yang akan faham bagaimana perjuangan ini untuk sentiasa di bawah dan di atas landasan yang tepat dan betul. Maka kalau tidak kerana kerjasama semua pihak, apa yang kita lakukan ni tak mungkin berjaya. Maka saya seronok hari ni ibu dan ayah sanggup tunggu ambil masa, mungkin datang daripada jauh, mungkin dekat ni. Siapa yang boleh jauh boleh respon saya? Jauh siapa? Mana? Sekitar sini kan, dari mana? Kat mana kak? Dari Kampung Gajah, Perak. Tu dia. Oh, Kelis? Masya Allah, Subhanallah. Tu dia dari Perak lah. Allah berkulit pada juga. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak atas kesungguhan ini. Semoga Allah memberkati perjalanan pergi dan pulang. Semoga apa yang tuan-tuan lakukan ini dapat satu saham yang berguna untuk kita semua lah. Untuk kita semua. Saya pun ada anak saya juga. Tu ada 3 orang anak saya belakang tu. Anak saya pun baru 4 orang, 5 orang. Jadi kita mengakui dan merasai bagaimana cabaran pendidikan anak-anak kita hari ini. Yang penting mendapat sokongan daripada ibu dan ayah sekalian. Jadi saya kira Ustazah, terima kasih banyak-banyak. Jadi sekarang itu mungkin lepas ini mungkin saya serahkan kepada Ustazah untuk mungkin aktiviti yang seterusnya atau cara kita yang seterusnya. Supaya sekali lagi saya sebutkan, serahkanlah, berikanlah kepercayaan kepada kita, dan pasti sesungguhnya kita meletakkan keyakinan itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sentiasa saya sebut di mana-mana, kalau betul yang kita lakukan ini kerana agama Allah, maka Allah mudahkan dorong kita dalam jalan kita di mudah-mudahan insya-Allah. Maka jika dia tak betul dengan Allah dan Rasulnya, agak dijauhkan daripada kita insya-Allah. Doakan kami, saya juga berdoakan anda dan semua anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, ya, ini Walid nak cerita supaya anda teruskanlah. Saya biasa dengan anak dia panggil semua orang panggil saya Walid, anak saya sendiri pun panggil saya Walid. Kan? Supaya kamu terus bersemangat dekat sini. Apa yang kita dah lalui sebelum ni, cabaran di tempat lama kita masing-masing, kita jadikannya sebagai pengalaman kehidupan kita untuk kita lihat ke depan lagi, supaya kamu lebih berjaya dengan suasana yang baru dan keadaan yang baru, dan mungkin tenaga pengajar Abi Walid Umi yang baru, insya-Allah. Mudah-mudahan ia akan mencorak dan menjadikan kamu insan yang betul-betul berkualitas. Boleh semua? Ini boleh semua? Dalam duduk kat rumah boleh semua? Dan sekarang juga tadi banyak dan sudah atas kerjasama bersama dengan kita di pihak Akademi Tahfiz Al-Islam, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih untuk kepastian. Jadi jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mesej saya kemudian atas ucapan yang saya kira sangat beri kesan kepada kita semua, keputusan yang sangat bermakna. Selamat datang, selamat kembali juga Ustaz ke tanah air, insya-Allah. Juga Turki itu satu negara yang sangat kita pun teruja. InsyaAllah boleh kongsikan dengan lebih lagi. Dan insya-Allah ibu ayah pun berpeluang kita akan bawa ke sana nanti, insya-Allah. Untuk lihat sendiri, doa lah banyak-banyak, supaya kita akan bawa sendiri ibu dan ayah untuk ke sana, ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, supaya kita dapat lihat sendiri bagaimana masa depan anak-anak ni kita cuba talurkan, insya-Allah. Jadi sebelum saya meneruskan ucapan saya minta mak ayah ke depan. Kita mengundi ruangan kerusi yang kosong.
kita isikan. Sebab mak ayah dah macam belajar dekat belakang. Mari kira-kira kita dapat, Masya Allah. Ya Allah, bisurah. Bisur'ah. Tafadhal. Sebab kita nak faham betul-betul apa yang nak disampaikan. Jadi saya bilang, bila dah pun yang mak ayah mata-mata, dia nampak kat belakang. Kita tafadhal isi Dekat sini tak? yang, Dekat lagi kita nak. Dekat sini. Dekat duduk dengan Kori. Boleh ada lagi yang kosong ni? Kalau isi boleh duduk kat sebelah supaya kat belakang boleh? Okay, sahabat kat belakang dapatkan pembarisan tu tak nak berkumpul secara berkumpulan, berbaris panjang kan? Okay. Jadi insyaAllah saya beri secara ringkaslah berkenaan dengan perjalanan kita di penempatan yang baru ni. InsyaAllah ni ibu kepada Amalia. Di depan kursi dia. Okey, jadi insyaAllah di sini kita dengan Islam diperkemaskan lagi dengan gabungan bersama dengan saya selaku juga pengurus kepada Islam di Sarawak Lupa ini bersama-sama dengan Akademi Islam Syuhada yang saya sendiri alhamdulillah dalam 8 bulan dapat di sini lah 3 practice dan kita juga bergerak ini sebagaimana yang saya maklum sebentar tadi baik kelas kajian, kelas tahfiz dan kuliah bersama dengan para ibu bapa dan pengurus tempat lah. Okay, jadi insyaAllah di akademi kita bersama-sama dengan Akademi Islam saya akan lebih kemaskan lagi dengan pembelajaran semua silibus yang kita nak lahirkan profesional hufaz, kerana di sini kita berikan juga selain daripada tahfiz kita ada juga akademik, ada aktiviti co-curricular iaitu sukan sunnah, dan kita menggunakan fasiliti yang sedia ada yang sangat-sangat diraikan oleh penduduk ataupun pengurusan manajemen KLTS. Di sini kita ada kolam renang dan kita ada juga gym, kita ada gym, kolam renang dan lain-lain fasiliti yang sesuai lah, dan kita punya kehadiran sangat diadukan oleh pengurusan KLTS. Jadi apa yang Imam sampaikan tadi sangat-sangat perlu ambil perhatian dan perlu diambil kira sebagai ibu bapa yang mahukan anak-anak yang cemerlang di dunia dan akhirat. Kalau kita lihat sebuah pokok yang dah bertahun-tahun lamanya, dia walaupun tak berbuah tapi utuh, kuat, kekal. Kerana apa? Kerana puncangnya. Kerana apa? Akarnya yang sangat kuat. Di mana-mana institusi pun, di akademi mana pun, kata bukan Islam pun, banyak berlaku kecanggahan, banyak berlakunya negativiti. Saya sangat menolak negativiti dan saya orang yang sangat besarkan positivity. Jadi sebelum ibu ayah hantar anak-anak ke sini, besarkan hati, besarkan apa potensi yang kita nak ada pada anak-anak hufaz kita, bakal hufaz kita, bakal profesional hufaz kita. Yang kita nak tak jadi macam Imam Muda anak-anak kita jadi macam Imam Muda Nazrul, nak tak? Jadi lebih hebat lagi insyaAllah. Lebih hebat lagi insyaAllah. Maka daripada hasil apa? Bukan daripada negatif. Kita tak nak cari perkara yang negatif, tapi kita nak cari resolusi, kita nak solusi. Jika ada kepincangan, ada kekurangan pada pihak akademi,
kita ibu ayah lah, maka ibu ayah lah yang kena sama-sama bersatu, berkuat, berpegang teguh untuk sama-sama memikirkan bagaimana untuk kita nak melahirkan nafas yang cemerlang di dunia dan akhirat, insyaAllah. Jadi sebarang apa juga permasalahan, saya mohon harap sangat-sangat berbincang dengan pihak kami dan sama-sama memberi kerjasama dan mengikuti segala peraturan yang telah kami tetapkan, ya, insyaAllah. Jadi saya harap sangat-sangat kepada mak ayah untuk berikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada kami sebagaimana yang telah disampaikan daripada ibu dia. Saya ada parent saya yang lama sangat dengan saya, Masya Allah. Dia ikut saya daripada bertahun-tahun saya, anak daripada kecil, ikutlah saya pergi mana ni, percaya ni, sokong ni. Itu yang kita nak. Jadi saya tampilkan poin apa nama ini, ini staff nurse kita ni, Masya Allah. Dia ada anak yang autism, tapi Alhamdulillah balik normal dah. Alhamdulillah, saya minta sedikit perkongsian daripada puan Nurmaini, Masya Allah. Saya share sikit puan punya. Assalamualaikum. Saya anak saya sekarang dah 12 tahun lah. Saya kena sesuatu dari tadika sebenarnya. Anak saya ada masalah pendengaran lah, dua-dua belah telinga dengan mild autism juga. Tapi alhamdulillah lah sekarang bila dekat dengan Quran ni hati dia terang sebenarnya. Dia dia bukan bercakap dulu tau, dia mengaji dulu. Dia menghafaz dulu. Dia macam tu. Bila dia Quran dari kepala tu, senanglah segala-galanya. Bukanlah senang, maksudnya dia tak gelap cemerlang akademik, tapi dari tak tahu matematik tu, basic tu ada lah kan. Boleh membaca pergaulan dia. Saya kalau Kita jumpa Ustaz Nasruddin untuk tampil ke hadapan. Ustaz Nasruddin ada. Ini saya nak kongsikan dengan parents, dengan ibu ayah semua, bagaimana mak ayah yang bertahan, yang besarkan jiwanya untuk hantar anak ke tahfiz dengan berbagai cabaran. Walaupun ada kelemahan daripada tahfiz, tapi tidak pernah putus asa dan sentiasa memberi sepenuh kepercayaan kepada kami. Jadi ada tak Ustaz Nasruddin di sini? Ada? Ustaz? Tafadhal Ustaz. Ustaz Nasruddin merupakan tentera. Tentera sebahagian daripada kami. Sebablah bila bercerita kita terimbas balik kan. Ustaz dia mau panggil adik apa ni ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekolah saya. Saya ada kepada Muhammad Adaptori. Saya hantar Adaptori ni daripada umur 4-5 tahun. Sebab sekolah, kebanyakan sekolah, bila saya nak hantar pasti tu ataupun sekolah nikah, kita akan terima bila dia tahu anak kita ni audisi. Jadi saya dah bingung lah ketika tu. Sampai saya cari sekolah di ada lah dekat Rawang kan. Kita pernah cari macam saya tak autism, bayar dia sangat mahal lah, RM3,000 lebih. Tapi bila macam kita tak boleh semua perbelanjaan, dapatlah bayaran RM300 sebulan. Tapi dari segi masa tu agak tak sesuai juga kan, sebab masuk dia 7.30 dan saya rasa macam kena cabut lah dari Rawang nak patah balik tempat kerja saya masuk ke 8 kan. Jadi dia fikir balik sebenarnya bukan rezeki dia lah. Jadi teruskan Saya dah tahu lah dari saya tu, dia cara KM dia buka dekat Batu Pertama kan, untuk anak-anak kan dia panggil sekolah ada satu autism center dekat Batu Muda. Memang dia buka sekolah untuk anak autism, tapi saya fikir saya tentera, kadang-kadang saya tak ada di kawasan ni pun. Kadang-kadang saya operasi, saya buat audition, banyak audition, jadi saya tak boleh uruskan tu. Saya agak ke isteri saya, jadi saya cari inisiatif, cari sekolah yang ada pagi, petang saya dapat ambil. Jadi yang saya fikir itu isteri saya, dengan sekolah dia dapat jumpa lah, di sekolah asal
Di sana kalau start mula belajar daripada umur 5 tahun sampai sekarang. Saya hantar dia tu masa tu pun tuturan dia tu. Dia tak ada Dia voket. macam baru ada perkataan tau. Dia Daripada kosong. Sebab Ha. dia masalah pendengaran dia tak ada voket. Tak ada percakapan. 4 tahun tu dia boleh tunjuk sebut. 5 tahun tu saya terkejut bila saya hantar di sekolah rendah. Dia dah boleh bercakap. Saya terkejut dengan kami terapi dengan sekolah rupanya ada kelebihan benda tu. Saya tak tahu benda tu bila atas sekolah dah boleh cakap. Saya terkejut. Umur 5 tahun boleh cakap. Daripada umur 4 tahun zero. Tak boleh cakap, tunjuk lah. Nak benda tunjuk. Sebab dia autistik. Saya terkejut. Kenapa boleh cakap di umur 5 tahun? Dalam masa setahun tu dah boleh cakap. Saya terkejut. Memang perubahan besar bagi saya. Sebab saya stay dengan sekolah ni. Stay dengan saya, harapan saya dah dapat mengubah anak saya. Dan ramai lagi lah. Antara contoh lah. Bagi saya, antara contoh ni dapat mengubah anak saya. Nak bagi macam tu. Menurut pandang bukan mudah ni nak ikut institusi yang boleh jaga anak, boleh kembar anak kita, boleh sampai ni sampai sekarang ni dah nampak macam alhamdulillah bagi saya boleh nampak dah normal lah. dulu kecil dia bukan macam dia sangat hyperaktif lah. Tak ada eye contact. Dia tak ada eye contact dah tu. Apa sesi autism tak ada pada dia macam hantar kepala kat dinding. Memang kami sepanjang kami nak besarkan dia tu memang kadang-kadang dia punya temu janji dengan doktor. Saya kebanyakan saya dengan PPUM dengan audiologi dekat UPM lah. Memang kami selalu pergi. Sampai sebulan tu sampai hingga saya sampai marah, kenapa awak ni asyik keluar? Memang betul anak autistik ni perlu kepada terapi. Nak ajar dia bercakap susah, nak ajar dia macam ni, nak ajar normal ni payah. Bagi kami lah. Orang dia cakap bila ditanggung saya sendiri, saya terpaksa buat. Sebab anak saya nak yang baik. Dia satu kunci dia sabar lah. Cuma dia saya masa tu saya bersyukur lah macam di pihak suami. Bos dia macam masa tu agak tak faham lah kenapa asyik appointment kan minggu ni temu janji, minggu depan temu janji. Temu janji tu seminggu, kadang 3 kali. Macam saya sendiri pun kerja hakiki saya berlonggok kan. Separuh hari dah dekat hospital. Tapi alhamdulillah lah masa tu kawan-kawan pun macam faham. Kadang hujung minggu dia buat balik kerja tu tolong banyak yang membantu pula. Dia banyak terapi cara kerja apa semua. Masa saya sebenarnya masa dia 4 tahun tu saya hantar dia. Yelah sebab niat saya macam tu lah. Niat saya nak dia bersosial kan, berkawan. Masa 4 tahun tu dia tak pandai bercakap pun. Saya hantar ke satu tadika swasta. Yuran dia memang agak mahal. Satu semester tu pun menilai berapa ribu Tapi sebab masa tu dia anak sulung, saya ada seorang je. So kita korban duit lah kat situ. Hantar dia 6 bulan baru saya dapat dengar good morning. Guru dia kat situ banyak non-Muslim. Kecuali pembantu kat dapur tu je. Jadi kita hantar dia tadika tu betul-betul. Saya hantar dia hafidh tengah hari, balik duduk dengan biasa. So 6 bulan tu saya ada dengar lah macam good morning macam tu kan. Tapi tak berapa nak jelas lah. 6 bulan puan-puan baru nak ada perkataan. Betul kan? Tapi bila fikir balik, sampai bila dah nak saya duduk kat situ, bersekolah kesuan pendek. Sebab saya nak dia belajar solat semua kan. Jadi nak usaha tu saya cari sekolah lah yang lebih baik. Cuma ada dapat satu lagi kat Islam. So bila saya kata anak saya autism, dia terus mentah-mentah tolak. Tanpa macam nak tengok dulu ke, jumpa dulu ke, tak ada, dia terus tolak. Sebab dia kata autism ni dia akan mengganggu belajar-belajar lain. Jadi saya macam masa tu saya dah rasa macam gelap lah dunia tu kan. Rasa macam mana ni. Saya pergi kerja pun saya tak boleh fokus dan berbulan-bulan ambil masa. Lepas tu tiba-tiba dia macam terbuka hijab. Dia orang kata daripada bos saya sebab dia tengok kerja saya macam terganggu kan. Tiba dia kenalkan saya dengan, dia kata masa dia student dulu, passion dia tu orang yang buat research pasal autism. Jadi dia bagi saya nombor phone. Saya pun macam nak buat apa Jadi saya cuba kontak kan. Dia banyak bagi saya jalan lah macam nak pilih sekolah yang ada khas ke apa tu kan. Jadi satu persatu saya jumpa orang masa tu. Melalui orang ni, kenal orang ni, melalui orang ni dia punya apa? Jadi saya
gedah semuanya. Saya jumpa orang tu, saya tanya, saya bincang, saya cakap masalah anak saya. Last sekali saya jumpa seorang terapis ni, dia daripada Autism Center. Tapi macam saya cakap lah, mahal. Autism Center ni beribu-ribu dia punya ni sebulan Cuma dia kata, last kali soalan dia tanya saya, apa masalah puan sekarang ni? Saya kata masalah saya ni memang dia dalam perut, dari perut lagi saya nak hantar dia sekolah agama Tapi bila dia nak autism ni dia jadi macam gelap lah kan. Macam tak masa gelap sebab yelah kita memikir mengikut keupayaan otak kita kan. Oh anak kita autism dah tak boleh nak ke mana dah kan. Tapi dia kata lah kawan dia buka tahfiz. So saya pergi Ustazah Syula ketua dekat tahfiz tu. Dan founder masa tu dia tanya saya apa anak boleh buat kan. Bawa anak tu jumpa ibu dia kata. So saya bawa. Dia bagi satu pensel. Dia bagi kertas kosong. So Abdul ni duduk. Terus tulis A sampai Z 1 sampai 10. 1000 kata dia boleh duduk diam. Saya kata saya tak berani nak cakap. Tapi setakat ni cikgu tak ada komplain apa-apa. Dia pandang muka anak saya. Terus dia kata okey ibu ambil dia kan. So dia sekolah kat situ. Masa dia 5 tahun tu 6 bulan dia dapat nombor 3. So sekolah bagi dekat dia anugerah khas lah. Tu akademik punya. Lepas tu Al-Quran pun kira yang teratas juga ada 5 orang teratas kalau tak silap saya lah. So dekat situ dia dah nampak perkembangan dia dah. Masa-masa dia kelas 1 dia dah start gurang-gurang dengan cikgu dia. Dia dah macam banyak word kita jadi macam terkejut kan. Dia macam tiba-tiba dia kata tadi ustazah jatuh. Lepas tu gelak. Dia kata dia gelak lah kan. Lepas tu gelak. Dia macam tu je dia cakap point je. Tapi dari setahun ke setahun tu Al-Quran dia makin bagus. Dia punya percakapan pun makin bagus lah. So kunci dia apa-apa itulah sabar. Lepas tu kita dengan anak kita kena mengaji sekali. Bukan kita suruh dia mengaji kan. Kita bersama dengan dia. Sabar membesarkan dia. So doa jangan putus. Jangan putus asa. So, macam itulah kami membesarkan anak sampai sekarang. Dia tak ada pendapat nombor 1. Tapi daripada dia dulu nak sampai ke tahap ni perjalanan dia tu macam-macam liku lah. Gaji okey? Ya? Gaji boleh tak? Alhamdulillah. Cuma tajwid tu lah banyak lagi nak kena. Dia masak Dia boleh baca surah apa? surah Al-Mulk. Dia baca surah apa? Okey, jom kita baca sama nak. Surah apa? Surah apa? Kena baca Al-Mulk dah boleh kan? Al-Mulk. Cuba baca surah Jom Al-Mulk. baca ke depan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi. Bismillahirrahmanirrahim. تفرقت سيديته وعلى كل شيء قدير الذي خلق السماوات والارض والجبال والسماء Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Puan Nomaini dan Ustaz Syurudi. Ia antara sebahagian daripada kami juga lah. Terima kasih adik Al-Qari Al-Hafiz insya-Allah. Jadi bagaimana stimulation Al-Quran itu satu perubahan yang besar pada adik Al-Qari. Jadi yang dihantar ke tahfiz, kita letak dana, lepas tu lah bagi ustazah tu tak nak apa-apa pun lah kami ikut je. Bukan, tidak. Jadi bukan bukan pilihan yang kedua tahfiz ni kena betulkan balik niat tu. Tapi menjadikan tahfiz ni Al-Quran yang menjadi peneman kita pada di akhirat nanti. Jadi jadikan dia sebagai nombor 1. Anak saya dah tak boleh buat apa-apa dah ustazah. Sebab saya bagi setiap anak tu dia ada potensi diri dia sendiri. Bila kita terima je Al-Qari dalam keadaan bila kita tanya Al-Qari nama siapa, dia tanya kita balik nama siapa. Dia tanya kita dah makan ke, dia tanya kita balik. Jadi kita melihat dia tu sebagai seorang yang anak yang berpotensi besar. Sebab setiap orang anak ni dia ada kelebihan diri dia. Jadi bukan perkara kamu dah tak belajar dah, kamu mak tengok kamu dah tak ada apa dah anak. Masa depan kamu dah tak ada masa kamu tahfiz. Tidak, bukan begitu Jadi betulkan balik niat dan majoriti yang saya jumpa banyak yang begitu. Jadi saya nak kongsikan pada mak ayah,
setiap anak tu ada kelebihan dan kehebatan masing-masing. Jadi congkil bakat. Kenapa di sini kita congkil pelbagai walaupun masa yang singkat bersama anak-anak Al-Islah tempoh hari, pelbagai bakat ataupun aktiviti yang kita dapat jalankan dan kita tengok setiap potensi anak-anak, apa perkembangan diri anak-anak, sebab kita nak ikut minat mereka. Sebab itulah usaha Imam Muda, Ustaz Saiful sendiri sebagai founder yang saya kira bukanlah mudah, bukan mudah. Kalau kita tak boleh jadi seperti itu, maka kita doakan, kita beri sokongan, beri galakan tanpa kita kritik ataupun kita mencaci ataupun kita memandang serong. Sebab usaha itu bukanlah mudah. Ini adalah kerja agama. Perjuangan siapa? Perjuangan Rasulullah SAW. Masya-Allah, tabarakallah. Saya harap dengan perjumpaan kita pada hari ini, saya memang lembut tapi saya tegas. Dengan anak-anak dikenali dengan Umi Syuhada. Saya panggil Umi Syuhada sebab ada asatidz kita. Saya tampilkan para asatidz kita, Ustaz Syarif ke hadapan. Saya nak kenalkan diri sikit lah. Ustaz Syarif sebagai guru tahfiz kita, guru Al-Quran kita yang akan menjaga anak-anak Bani di Gombak, yang ditempatkan oleh Akademi Al-Islam di Gombak. Itu juga kita aktifkan sebagai Al-Quran Al-Syuhada, iaitu gabungan Akademi Al-Islam, dan kita dinamakan sebagai Ustaz Syarif Akademi Al-Mahdi, penempatan untuk anak-anak Bani. Jadi bersama-sama dengan Ustaz Syarif yang merupakan sepupu saya, anak kepada Ustaz Akil Hai. Anak kepada Ustaz Akil Hai Rawak. Kalau tengok muka dia nampak dah sikit mikurai abangnya ada jadi suara dia sangat sedap. Dan dia pun antara orang yang suka dengan kesenian muzik Islam ni. Jadi kita tanggungjawabkan Ustaz Syarif untuk memegang sesi program dalam aktiviti kesenian. Ustaz Syarif lah yang akan terlibat. Jadi kita tampilkan juga Ustaz Dia Ihsan. Jadi Ustaz Dia juga adalah antara asatidz kita sebagai guru tahfiz dan juga guru pengajian Islam. Dia akan pegang untuk sesi sekolah rendah dan sekolah menengah. Juga kita tampilkan Ustaz Hakim selaku pembantu pengurusan saya dan juga guru tahfiz Ramadan dan kadang-kadang menjadi transporter, traveler, assistant traveler kita. Sebab kita kan, semua benda lah kita kan. Jadi inilah, dan kita juga ada dua orang asatidz kita, dua orang yang tapi belum hadir lagi. InsyaAllah pada bulan 10 nanti. Jadi sementara itu, sampai saya menguruskan dan saya juga lah yang bersama-sama dengan anak-anak banyak nanti insyaAllah. Jadi, Ustaz nak cakap apa-apa ke? Tak apa InsyaAllah kita akan teruskan dengan sesi yang seterusnya. Dan kita juga ada kantin di bawah yang mana saya usahakan kafe warung kecil lah untuk umpama kantin lah, kantin untuk penduduk setempat dan juga menjadi income kita lah untuk kita sustain dekat sini kan. Jadi macam hari-hari biasa adalah jualan-jualan. Sebab apa? Kenapa saya buka kafe ni? Kerana saya nak berikan kualiti, makanan kualiti yang sihat-sihat, yang bagus-bagus kepada anak-anak hufaz. Sebab itulah saya sangat memberi penekanan yang sangat detail bagaimana untuk memperkembangkan generasi hufaz, profesional hufaz ni, maka daripada dasarnya, daripada pemakanan. Jadi itulah penting. Jadi mak ayah boleh bekalkan anak-anak dengan duit belanja. Kira kita ni daripada tahfiz moden ni sebab berada di tengah bandar. Jadi walaupun moden, masih dalam penjara sebab kena kunci sentiasa. Sebab di bawah kita ada taska, ada tadika. Jadi setiap keluar masuk, sebab itulah PDF tadi Ustazah berkunci je. Memang rumah punya berkunci sebab bila ada tetamu baru kita buka. Jadi itulah konsepnya. Apa-apa permasalahan seterusnya nanti kita akan keep in touch, okay? Dari semasa ke semasa, dan apa-apa terus direct dengan saya. Mungkin ada urusan anak-anak banding dan baik. Okay? Jangan tanya pada Ustaz Syarif, Ustaz Dia, tapi tanya pada saya direct. Supaya saya terus boleh jelaskan, boleh maklumkan dengan lebih terperinci dengan lebih tepat. InsyaAllah. Jadi saya kirim dengan ucapan supaya kita bersama-sama berganding bahu
untuk memberi kerjasama yang baik kepada Akademi Al-Islam dan Sekolah Syuhada untuk sama-sama membesarkan anak-anak kita untuk melahirkan apa ayah? Melahirkan apa? Melahirkan puas ya? InsyaAllah. Jadi Allah Wala untuk Kita buat macam mana seorang mak ayah kat sini? Seorang mak ayah kat dalam ke? Masuk kat dalam. jadi saya jemput parent seorang-seorang untuk mendaftarkan Serahan dulu lah. Boleh lah. Tinggal jawab kat belakang dulu. Utara dulu. Alhamdulillah selesai program pelancaran Tahfiz Al-Islam bersama dengan Smartis Smart Focus di KL Traders. Semoga dimudahkan usaha dunia akhirat dan boleh lihat ulangan live Pakcik Simple di TikTok Simple Humble insyaAllah. Okay. Belajar-belajar sedang membuat persediaan untuk masuk dan ibu bapa sedang inilah mendaftarkan anak-anak mereka insyaAllah. Dan tadi ada sedikit perkongsian daripada Imam Muda Nazrul tentang pengalaman di Turki, bagaimana kita nak membawa anak-anak tahfiz di bawah semua Akademi Al-Islam dapat menjadi seperti Imam Muda Nazrul, bahkan lebih hebat lagi insyaAllah. Dan banyak lagi tenaga-tenaga pelajar daripada tahfiz Smartis di KL Traders Square yang rela berkorban jiwa, masa dan tenaga, bahkan wang ringgit untuk menjayakan kerjasama dengan Tahfiz Al-Islah ini. Semoga Allah memberkati dan meridai sejak support anda semua. So pakcik belanja suasana di Smartis. Dia nama apa? Ini nama? Koyum. Umay. Oma. Umur berapa? 11. Itu Umar, umur 19, 11 saja 6. Okay, InsyaAllah pakcik kira ni rehlah tua lah. Kita akan berpusing-pusing di KL Selangor. Kita sejarah tahfiz-tahfiz untuk kita
expose kehidupan tahfiz yang penuh kebahagiaan, kehidupan tahfiz yang sangat memberi inspirasi pada semua. Sebab apa? Mereka ni lah yang telah membawa keberkatan dan bacaan Al-Quran mereka di tengah-tengah bandar KL ni menyebabkan rahmat Allah turun. Walaupun sedia maklum maksiat di KL ni sangatlah luar biasanya, tapi masih ada institusi tahfiz di tengah-tengah masyarakat ni. Mungkin sebagai satu keadaan sebab ya Allah masih tidak menurunkan bala yang kuat. Sebab di antara kita semua walaupun di tengah bandar KL Traders Gombak ni adanya pusat-pusat tahfiz, rumah-rumah Allah yang di mana didirikan solat fardu 5 waktu dan bacaan Al-Quran, insya-Allah. Okey, itu saja untuk kali ini. Boleh nak dapatkan rakaman live ni di YouTube Simple Humble. Assalamualaikum. Nak bahagia je lah baca simple. Nak bahagia simple kan? Okay, bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang kita berada di Smart Tahfiz di KL Traders. Pakcik terkejut. Pakcik atas ni tu dia tempat canggih Yakmat ataupun canggih gubernur ataupun orang Pening kata canggih Bahang. So baru selesai orang kata upacara perasmian dan perpindahan pelajar di sini hasil kerjasama Akademi Tahfiz Al-Islam dan Smartis dan Smart Upah dan sebagainya. Ini adalah sekarang sesi makan-makan dan sebagainya untuk semua lapisan pengajar yang sangat-sangat luar biasa. Tu nampak? Tu ada adik akhir hai. Patut rambut dia macam kenal kan dengan muka. So itu sajalah daripada kami untuk liputan di Smartis dan bersama Tahfiz Al-Islam. Tempat ni moden lah, macam tempat yang macam tempat di masa hadapan. Nampak dia ada LED light tu. Tempat tahfiz tu pun best, nampak kemas orang ni. Orang Pening apa panggil kemas Bahang. Okay, itu saja. Nak bahagia je lah pada simple. Nak bahagia simple kan. Sejak lepas solat kita live baca Quran 4 muka surat, insya-Allah.